Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan pembentangan bagi showcase BMMB 3182, saya ingin memetik sebuah kata-kata daripada Buya Hamka. Setiap kejayaan bermula daripada keputusan untuk mencuba. Jangan takut gagal kerana orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Okay, seterusnya, kami dari kumpulan Empat Darah yang terdiri daripada Nurul Najihah binti Muhammad, Nur Azalia Nasuha binti Sulaiman dan saya sendiri Nur Dalila binti Kusnadi, dan yang terakhir sekali ialah Nurul Karisma binti Mubin. Okay, dalam pembentangan ini kami akan menghuraikan aspek setting, task adventure, reflection, showcase dan akhir sekali penutup yang dikenali sebagai stars. Untuk yang pertama iaitu setting, terdapat 4 perkara yang akan dibentangkan iaitu target. Yang pertama ialah T, target. Target yang telah kami tetapkan berkaitan dengan isu ini adalah isu literasi digital iaitu tahap penguasaan murid dan guru dalam kemahiran digital. Untuk yang kedua iaitu elaborate. Kami telah menyediakan 3 soalan untuk mengukur tahap pengetahuan, kemahiran dan karakter pelajar. Yang pertama adalah apakah aplikasi digital yang boleh digunakan dalam proses PDP, bagaimanakah cara meningkatkan kemahiran menggunakan aplikasi digital tersebut dan sejauh manakah aplikasi digital membantu meningkatkan penguasaan pelajar. Dan yang ketiga adalah generalization iaitu the big idea. Big idea bagi isu ini adalah teknologi dalam pendidikan. Dan objektif untuk isu ini adalah guru akan dapat memahami kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dengan baik, menjelaskan konsep kolaborasi dalam pendidikan secara maya dengan eksplisit, menilai tahap penguasaan diri dalam TMK dengan berkesan, mengaplikasikan pengetahuan TMK dalam pembelajaran dengan berkesan dan akhir sekali ialah menghuraikan kelebihan teknologi maklumat dengan baik iaitu untuk hasil pembelajaran. Manakala untuk kriteria kejayaan pula, guru dapat memahami cara menyelesaikan aplikasi dengan isi pembelajaran, menjelaskan konsep kolaborasi dalam pendidikan secara maya dengan eksplisit melalui sesi perkongsian dalam talian. Yang ketiga, menilai tahap penguasaan diri dalam kemahiran TMK dengan berkesan melalui borang penilaian. Mengaplikasikan pengetahuan TMK dalam pembelajaran dengan berkesan melalui penggunaan aplikasi asas seperti Google Classroom, Google Site, Google Meet dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali ialah menghuraikan kelebihan teknologi maklumat dan komunikasi dengan baik melalui kempen kesedaran manfaat TMK dalam dunia pendidikan. Okay, itu sahaja untuk setting. Seterusnya beralih pula kepada aspek task daripada rakan pembentang yang seterusnya. Seterusnya, saya akan menyambung aspek task. Task ataupun tugasan yang kami terima daripada pensyarah ialah berdasarkan tajuk yang telah ditetapkan bagi setiap kumpulan, anda dikehendaki untuk menerokai maklumat dengan menggunakan kaedah STARS, bahagian-bahagian yang direkodkan sahaja seperti mahir dan berketerampilan dalam pedagogi. Laporan tersebut dalam bentuk slide PowerPoint. Daripada slide PowerPoint, kami telah membina Google Site ini untuk lagi memudahkan untuk rakan-rakan untuk mengakses maklumat tersebut. Okey, seterusnya kami pergi pula kepada fasa adventure. Fasa adventure ini terdiri daripada 5 elemen iaitu D, destination, S, searching, O, observation, F, feedback dan E, evaluation. Kita pergi pula kepada elemen pertama iaitu destination. Destination ini kami tempat di mana kami menjalankan kajian ataupun tempat kami mendapat sumber maklumat. Tempat kami mendapat sumber maklumat ialah daripada aplikasi Vimo. Aplikasi Vimo ini seperti YouTube. Okey, berikut merupakan video daripada sumber maklumat ataupun isu yang cuba kami ketengahkan dalam kajian tersebut.
I'm currently teaching the 6th class at St Mary's Parish Primary School. There are a lot of online tools for collaboration within the classroom. The presentation that the children Seterusnya, kita pergi pula kepada fasa searching. Fasa searching ialah jawapan kepada essential question yang telah kami bina, iaitu EQ. Soalan pertama ialah apakah kemahiran teknologi dan maklumat yang difokuskan dalam pedagogi. Kemahiran TMK yang difokuskan dalam pedagogi ialah yang pertama, kemahiran menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran secara atas talian. Yang kedua, kemahiran penggunaan perisian komputer bagi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kemahiran mencipta laman web pembelajaran. Soalan yang kedua, bagaimanakah kelebihan teknologi maklumat dan komunikasi dapat membantu dalam meningkatkan profesionalisme perguruan? Kelebihan TMK dalam membantu meningkatkan profesionalisme keguruan ialah yang pertama, membantu guru dalam membina bahan bantu mengajar secara maya dengan berkesan. Yang kedua, membantu guru dalam meningkatkan daya kreativiti dan inovatif. Yang ketiga, membantu guru dalam menyelesaikan masalah murid dalam pembelajaran menggunakan aplikasi tertentu dan penggunaan elemen-elemen TMK seperti animasi. Seterusnya, bagaimanakah cara guru mengaplikasikan pengetahuan TMK dalam pembelajaran dengan berkesan melalui penggunaan 5 aplikasi asas dalam pendidikan seperti Google Classroom, Google Slide, Google Meet dan sebagainya. Cara guru mengaplikasikan pengetahuan TMK tersebut ialah yang pertama, mengaplikasikan pengetahuan TMK berkaitan aplikasi asas dalam pendidikan tersebut dalam PDP. Yang kedua, memberi pendedahan kepada murid tentang cara penggunaan aplikasi tersebut. Yang seterusnya, apakah konsep kolaborasi dalam pendidikan yang perlu diterapkan kepada guru? Konsep kolaborasi dalam pendidikan yang perlu diterapkan kepada guru ialah kerjasama antara guru-guru dalam membina dan meningkatkan kemahiran guru dalam pedagogi. Yang seterusnya, berkongsi pengalaman tentang sesuatu kemahiran. Seterusnya, soalan yang seterusnya ialah bagaimanakah cara guru menilai tahap penguasaan diri dalam kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dengan berkesan? Cara guru menilai tahap penguasaan diri dalam kemahiran TMK ialah meminta bantuan daripada guru yang lebih berpengalaman untuk menilai tahap penguasaan guru tersebut dalam TMK. Seterusnya, guru membuat refleksi secara kendiri tentang tahap penguasaan kemahiran TMK. Seterusnya, kita pergi pula kepada observation. Observation ini terbahagi kepada 4. Yang pertama, transformasi, global, platform dan inovasi. Observation bagi transformasi ialah mampu membawa perubahan dalam dunia pendidikan yang lebih berkualiti. Observation bagi global ialah literasi digital mampu mewujudkan kolaborasi dengan pelbagai pihak dari seantero dunia. Observation bagi platform ialah menghimpunkan variasi pengetahuan daripada pelbagai sumber. Observation bagi inovasi pula ialah meningkatkan kemahiran daya cipta dan daya pemikiran analitik. Seterusnya akan disambung oleh rakan pembentang yang lain. Baiklah. Seterusnya, saya akan menyambung bagi bahagian feedback. Sebelum menerangkan bahagian feedback, saya akan menerangkan berkenaan model pembelajaran guru yang terdiri daripada 3 elemen, iaitu perhubungan, belajar cara belajar dan juga aspirasi. Bagi perhubungan yang mengandungi kesepunyaan dan juga merangkai. Belajar cara belajar pula terdiri pada metakognitif, maklum balas dan juga agensi, manakala aspirasi terdiri daripada jangkaan dan juga keperluan dan minat. Baiklah, yang pertama adalah belajar cara belajar, metakognitif, di mana ialah matlamat bagi membina inovasi dan mengkaji isu penguasaan guru terhadap kemahiran TMK, ialah bagi mengurangkan isu permasalahan guru bahasa Melayu yang kurang menguasai kemahiran TMK.
Seterusnya adalah penggunaan kaedah STARS bagi merancang, memantau perkembangan terhadap kajian berkaitan isu dan menilai kajian isu yang dilaksanakan tersebut. Seterusnya adalah melaksanakan penilaian dan penambahbaikan terhadap kajian isu tersebut secara kendiri melalui perbincangan bersama ahli kumpulan. Seterusnya adalah belajar cara belajar, yakni maklum balas, di mana kami menerima maklum balas daripada rakan-rakan yang mengambil elektif Bahasa Melayu dan rakan-rakan yang tidak mengambil elektif Bahasa Melayu. Seterusnya adalah menerima maklum balas daripada pensyarah dan menerima maklum balas daripada guru-guru dan murid-murid semasa melaksanakan program pengalaman berasaskan sekolah (PBS). Yang ketiga adalah belajar cara belajar agensi, di mana kami membuat penilaian secara kendiri melalui perbincangan dengan ahli kumpulan. Seterusnya, membuat penilaian secara kolaboratif dengan guru di sekolah semasa melaksanakan program PBS. Ketiga, membuat penilaian secara kooperatif melalui perbincangan dengan rakan-rakan yang mengambil elektif Bahasa Melayu pada semester tersebut. Dan yang terakhir, membuat penilaian melalui maklum balas yang diterima daripada pensyarah. Dari aspek perhubungan pula iaitu kesepunyaan dan merangkai, di mana kesepunyaannya adalah hasil kajian tersebut akan dijadikan sebagai hak cipta terpelihara melalui penulisan buku berkaitan kajian tersebut. Dan merangkai pula adalah merangkai jaringan hubungan melalui pelaksanaan perbincangan dan kolaborasi dengan pihak di peringkat dalam IPG seperti mensyarah dan rakan-rakan serta pihak di peringkat luar IPG iaitu guru dan murid di sekolah semasa melaksanakan PBS. Yang terakhir adalah aspirasi. Daripada bentuk aspek jangkaan pula adalah di mana kami membuat jangkaan terhadap hasil inovasi yang akan dibina melalui kajian isu tersebut dan membuat penilaian terhadap pencapaian hasil pembelajaran dan kriteria kejayaan yang telah ditetapkan sama ada dapat dicapai ataupun tidak. Akhir sekali adalah aspirasi, keperluan dan minat, di mana kami telah membina Workry di peringkat ahli kumpulan dan kelas dengan kreativiti ahli kumpulan dan rakan-rakan bagi meningkatkan motivasi dan minat dalam pembelajaran subjek BMMB 3182. Dan yang terakhir, kami telah merancang dan membina bahan inovasi berdasarkan tugas yang diberikan oleh pensyarah dan permasalahan guru Bahasa Melayu yang kurang mahir dalam kemahiran TMK. Seterusnya, kita teruskan dengan feedback rakan sebaya. Feedback rakan sebaya. Feedback rakan sebaya yang pertama adalah video tersebut perlulah mudah diakses oleh pengguna. Yang kedua adalah menspesifikkan objektif agar lebih menjurus kepada masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga, memperjelaskan dan mengkhususkan isu agar lebih mudah memahami masalah dalam isu tersebut. Seterusnya, feedback kendiri. Yang pertama adalah menambahkan essential question EQ berdasarkan video tersebut. Seterusnya, menggunakan video yang lebih jelas kaitannya terhadap isu yang ingin diketengahkan. Dan yang terakhir adalah memfokuskan individu utama yang terlibat dalam objektif sama ada guru ataupun murid. Seterusnya, kita pergi ke evaluation pula. Di mana evaluation ini adalah membuat penilaian daripada aspek pro dan kontra. Bagi generation TBI yang dipilih kami adalah teknologi dalam pendidikan. Antara pro yang dapat kami lihat daripada hasil ini adalah yang pertama adalah meningkatkan daya kreativiti dan inovasi untuk mengakses pelbagai jenis maklumat bagi mengembangkan idea dan kreativiti. Yang kedua, teknologi dan pendidikan ini akan dapat menggalakkan pembelajaran berdikari dalam pelajar. Ketiga, membolehkan guru mencipta kaedah yang menarik untuk mendidik pelajar. Yang keempat, menggalakkan pembelajaran kooperatif dan persekitaran pembelajaran. Dan yang terakhir adalah teknologi dapat memudahkan pelajar dan guru mengakses maklumat daripada pelbagai sumber. Dari segi kontra pula, teknologi dalam pendidikan ini akan menyebabkan kebebasan mengakses maklumat, menyebabkan pelajar lebih terdedah untuk melayari laman sesawang yang tidak bermoral atau pornografi. Seterusnya,
di mana sebilangan pelajar mungkin tidak mengetahui perbezaan antara sumber yang boleh dipercayai dan sumber yang tidak boleh dipercayai tanpa bimbingan guru. Yang ketiga adalah guru yang kurang selit teknologi mengalami masalah dalam mengaplikasikan teknologi digital. Yang keempat, prasarana dan kemudahan yang kurang di sekolah terutamanya di kawasan luar bandar. Dan yang terakhir adalah memerlukan jaringan internet yang pantas dan dikenakan bayaran bagi sesetengah bahan yang hendak dirujuk. Seterusnya adalah fasa reflection yang akan diteruskan oleh rakan sekumpulan saya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Azalia. Seterusnya saya akan meneruskan kepada fasa reflection, iaitu dalam fasa ini terdapat isu describe, analyse dengan evaluate dengan transform. Okey. Bagi isu pula adalah isu yang telah kami kenal pasti, iaitu tahap penguasaan kemahiran digital yang rendah dalam kalangan guru dan murid. Describe dia pula ialah guru dan murid kurang kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Okey, bagi bahagian analyse, kami telah menganalisis isu tersebut dengan menggunakan why dengan how. Okey, bagi why pula kenapa adalah kerana guru menganggap penggunaan TMK dalam PDP sebagai tidak penting. Seterusnya adalah faktor usia, kurang pengalaman dengan kaedah abad ke-21 dan juga beban tugas seorang guru. Yang ketiga ialah kerana kurang kemudahan infrastruktur sekolah. Okey, bagi bahagian how pula, bagaimana ialah guru yang bersikap tidak mahu menghadapi perubahan. Yang kedua, guru lebih menggunakan kaedah pengajaran tradisional berbanding kaedah abad ke-21. Dan yang ketiga ialah murid kurang didedahkan kepada penggunaan TMK melalui PDP dalam bilik darjah. Okey, bagi bahagian evaluate pula, kami telah menilai isu ini dari segi plus dan minus. Bagi plus, murid lebih terdedah dengan kemahiran digital kerana mempunyai telefon pintar di rumah. Yang kedua ialah guru lebih mudah menyampaikan isi pembelajaran dan lebih menjimatkan masa. Dan yang ketiga ialah bahan bantu mengajar dapat dikongsi dan diakses dengan mudah oleh guru-guru yang lain. Bagi minus pula, murid yang tidak mempunyai telefon pintar kurang terdedah dengan kemahiran digital. Yang kedua, membazir masa sekiranya peranti yang digunakan tidak berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga ialah bahan bantu mengajar tidak dapat diakses sekiranya guru kurang mahir dalam menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi yang digunakan untuk membuat bahan tersebut. Okey. Kita balik kepada fasa transform, iaitu apa cadangan yang telah kami kemukakan untuk mengatasi isu ini. Yang pertama sekali ialah guru menjalani kursus dan latihan berkaitan kemahiran TMK. Dan yang kedua ialah pihak sekolah memastikan kemudahan dan infrastruktur di sekolah mencukupi bagi mengakses TMK. Okey, seterusnya kita balik kepada fasa showcase. Okey, berikut adalah perkongsian pengalaman pembelajaran yang telah kami buat. Okey, yang pertama sekali ialah kumpulan kami, PI 5620 telah menghasilkan satu buku kecil KPPB, PSMP. Okey, seterusnya kita akan melihat secara sekilas pandang isi-isi yang terdapat dalam buku kecil KPPB tersebut. Okey, terdapat isi kandungan dia, gagasan, ruang kendali saya, sudut karya kreatif, penulisan PISMP. Okey, seterusnya. Okey, gagasannya adalah seperti berikut. Okay, kemudian ruang kendali saya terdapat profil pelajar berserta dengan kata-kata semangat daripada pelajar tersebut. Okey. Ruang penulisan ini adalah penulisan para pelajar. Okey, itu sahaja. Okey, berikut merupakan gambar yang telah kami lampirkan hasil daripada pembelajaran Al-Kahfi yang telah kami laksanakan. Okey, baiklah, kita telah sampai ke penghujung iaitu penutupnya. Okey, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.